Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Salam sejahtera bersiaran secara langsung seperti biasa untuk sesi Bangun, Bangun, Bangun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, first of all nak ucapkan tahniah kepada anda yang berjaya bangun pagi pada hari ini. Hari Selasa, 11 hari bulan Februari 2020. Tahniah kerana anda berjaya bangun pagi. Tahniah kerana anda berjaya mulakan sesuatu dengan baik. Tahniah kepada anda yang berjaya untuk komit untuk menonton sesi bangun pada pagi ni. So saya seperti biasa akan tetap setia nak kejutkan anda setiap pagi bangun. Memang tu dah kena buat dan kita buat je. Sebab yang penting konsistensi tu harus diteruskan. Jangan putus asa. Terus buat benda yang betul yang kita buat. Dan jangan berhenti buat benda betul. Okey, so sebelum saya mulakan, nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Senam Berhad. Saya juga adalah seorang Chartered Accountant, MIA member. Dan saya juga seorang yang sangat jelas dan sangat fokus untuk bantu anda capai apa yang anda nak capai. Saya bantu, support. Okey, so terima kasih kepada mereka yang menonton. Waalaikumsalam Tuan Hizami. Waalaikumsalam Tuan salam Tuan Nur Isam. Tuan Nur Isam ni walaupun dia Titan, terima kasih semalam Zoom untuk ilmu break even analysis. Terima kasih Tuan Isam sebab menonton dari mula sampai habis, siap pakai hoodie lagi. Waalaikumsalam Puan Hani Malik. Selamat pagi Tuan Azlan. Waalaikumsalam Tuan Miss May Maria, Puan May Maria. Okey, saya sedang bersiaran langsung di 3 channel serentak. Orang lain nak buat satu live, satu phone pun orang kata saya buat dekat 3 channel. So saya nak anda bantu saya. Adakah suara saya jelas? Adakah audio saya jelas? Dan yang ketiga, adakah kami support anda? So kalau tulis itu jelas dan support, tulis itu. Saya main belasah hari ni. So saya live di support group EFP, saya live di close group Nak Urus Bisnes, dan saya live di page saya, page Nasrul Hadi Syukran. So saya memang nak kata saya pakar live tak lah, saya langgar je. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Khairul Muhammad Zaki, sahabat roommate saya dulu, belajar di diploma. Ni antara kos geng-geng belajar dulu, dia pun tonton juga. Khabar Kero Muhammad Zaki. Geng-geng main game dulu. Alhamdulillah dapat juga habis belajar, main game juga, belajar juga. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, bukan cerita pasal main game sekarang. Kita nak cerita something pasal, obviously saya akan continue pasal duit. Cuma topik hari ni dia berbeza daripada biasa. Topik hari ni kita nak cerita pasal bila ada duit banyak apa nak buat. Seriously, beza Biasa kita buat, kita cerita pasal bila duit tak ada. So hari ni kita macam nak berimpian sikit. Let's say kita ada duit banyak. So hari ni apa kita nak buat? So tuan-tuan dan puan-puan, anda yang sedang menonton di page Nasrul Hadi, banyak view kat sini. Macam biasa, pagi ni saya kejut je ada di page Nasrul Hadi. Tolong pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes. Ataupun kalau anda lebih special lagi, pindah ke support group EFP. Kalau anda orang special, pindah ke support group EFP. Kalau anda dah nak sampai ke tahap makam lebih tinggi sikit, special lagi sikit lagi, pindah ke grup Nak Urus Bisnes sekarang. Pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes. Ini saya akan teruskan topik. Kalau biasa kita cerita pasal duit, memang kita masih cerita pasal duit, tapi bezanya kalau duit banyak kita nak buat apa? Kalau duit banyak nak buat macam mana? So pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes ataupun ke support group EFP. Saya akan tamatkan live di page Nasrul Hadi ni bila-bila masa. Cuma saya nak bagi tahu anda, nak join group Nak Urus Bisnes macam mana? Sebab tak semua orang ada dalam group EFP. Hanya mereka yang pernah hadir ke program EFP saja boleh join group EFP, support group EFP. Anda yang belum hadir EFP, belum ada dalam group EFP, join group Nak Urus Bisnes. Macam mana nak join? www.nakurusbusiness.com/group www.nakurusbusiness.com/group. Terima kasih Cik Hani Malik, terima kasih Cikgu Kapten dah pindah. Terima kasih Puan Sofia pun dah pindah juga. Pindah pergi sini pula. Yes, good job. So dah pindah dah tuan. Yes, terima kasih bagi mereka yang dah pindah. So bagi mereka yang masih dalam grup dalam page Nasrul Hadi, saya akan tamatkan sekarang. Sila pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes. Saya bagi dalam kiraan 3. Tunggu, sila pindah sekarang. Dah pindah, terima kasih Puan Noni. Ramai dah pindah. Anda yang dekat dalam ni pindah sekarang.
ke grup nak urus bisnes. Tu tim kami dah bagi link dah. Okey? Jumpa sekarang di grup nak urus bisnes ataupun di support group EFP. Sekarang. Okey. Dalam kiraan 3 saya tamatkan di page Nasrul Hadis 1, 2, 3. Jumpa di nak urus bisnes dan juga di support group EFP. Terima kasih. Okey. Anda di grup tengok ada bunyi tu. Ting. Maksudnya tu dah pindah lah tu. Dah tamat dah live kat situ. Okey. Anda di grup EFP dan juga grup nak urus bisnes. Terima kasih. So topik hari ni dia lain macam sikit. Cengkok sebelah lain macam. Lain macam. Apa saya nak anda bantu saya juga sebelum kita go through. Tadi dah kata jelas semua. Saya nak anda belanja saya love dengan like laju-laju. Belanja love dengan like laju-laju. Sila belanja. Love dengan like laju-laju. So ini sangat penting. Topik hari ni best gila. Saya support tim saya lah. Kita bincang dalam satu community. Kita hari ni asyik cerita pasal murung je kan. Cuba kita cerita pasal benda best sikit. So saya cakap dengan tim saya, cari topik yang lebih best. Dan tim saya, Tuan Nasrul maaf dalam kelas tak dapat dengar live. Tak apa, teruskan je dalam kelas. Nanti bila dah habis kelas boleh tonton. Puan Oli. Okey. Topik hari ni adalah, kalau duit bisnes ada lebih, apa nak buat? You buat bisnes, sama ada you under enterprise ataupun under Sdn Bhd. Kalau duit ada lebih, apa kita nak buat kalau duit ni ada banyak? Duit lebih. Kita ada duit. Wow, kita ada duit. Lepas tu duit tu ada lebih. Apa kita nak buat? Menarik kan? Biasa orang buat bisnes duit tak ada. So sekarang ni duit ada, Alhamdulillah. Tapi apa kita nak buat? Okay? Ready? So siapa ready? Saya nak anda bantu saya juga. Bagi anda yang berada di dalam grup nak urus bisnes, especially even di EFP, mungkin anda boleh tag atau share kepada mereka yang ada dalam grup ni juga. Tag atau share grup ni kepada ramai orang. Tag especially grup nak urus bisnes ni. Bagi tahu adanya kewujudan grup ni kepada ramai orang. Share, bagi tahu, join grup ni. Dia boleh tengok live apa semua, join. Alhamdulillah saya punya nak urus bisnes ni, dia punya figure semakin hari semakin meningkat. Tak lama je lagi untuk sampai 2000 community ni. So insya-Allah kita akan cuba juga. Okay? So kita akan teruskan grow this community so that kita akan teruskan dengan konten-konten yang lebih padu lagi. Okay. Apa saya nak anda bantu saya juga adalah tuan-tuan dan puan-puan, ready dengan pen dengan kertas sebab ini something yang pada saya topik yang jarang kita share. Saya jarang share pasal ni. Yes, of course saya akan share tentang duit. Tapi jarang saya share bila ada duit banyak nak buat apa. Okay, boleh? Okay, so ready? Okay, ready. Dia basically macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita cakap kita buat bisnes, of course kita perlu pengurusan duit yang bagus. Duit bisnes tu kita kena uruskan dengan baik. Kita perlu manage kita punya cash flow. Kita perlu manage kita punya simpanan. Kita perlu manage banyak benda melibatkan duit. Cuma situasi yang pertama yang ramai orang susah nak manage tentang duit ni adalah mana nak dapat report yang paling tepat tentang berapa nilai duit kita ataupun performance bisnes kita, berapa sales kita, berapa kita punya untung, berapa kita punya cost. So that's why sebelum kita cerita pasal nak tahu duit kita ni berapa banyak, kita kena ada rujukan, kita kena ada laporan, kena ada report. So bagi anda yang run business, asas dia adalah kalau kita nak tahu bisnes kita ni ada duit ataupun cukup duit ke tidak, of course kita kena tahu reporting. Kita kena pandai tengok reporting. So salah satu reporting yang penting adalah kita kena tengok kita punya report sales. Berapa kita punya sales performance, especially untuk tahun 2019. Memanglah itu cerita tahun lepas, tapi still kita kena tengok. Mungkin ramai yang tak siap lagi laporan account untuk 2019. So cepat-cepat siapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nak tahu berapa costing kita. Kita nak tahu bisnes kita ni cost tinggi ke, cost rendah ke, atau cost sebenarnya okey-okey ke, atau sebenarnya boleh diperbaiki lagi. Faham Dan of course kita juga nak tengok kita punya bank balance. Itu benda-benda yang topik basic lah kita kena tahu pasal kita punya bank balance ni. Okay, cuma isu dia tuan-tuan dan puan-puan, kat mana nak dapat report ni? Of course, kalau anda pernah dengar saya punya live atau anda pernah pergi kelas saya, itulah kepentingan anda kena ada profit and loss account dengan balance sheet, kunci kira-kira. Account untung rugi, kunci kira-kira. Profit and loss, balance sheet. Nampak? Saya bagi tahu dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Itu kepentingan anda kena ada laporan account so that anda boleh tahu performance business you, berapa you punya untung, berapa duit yang you tinggal. So itu penting.
So bila dah tahu semua benda ni, barulah kita boleh plan. Barulah kita boleh tahu, oh bisnes aku sebenarnya ada banyak duit. Alhamdulillah. Sebenarnya aku buat bisnes ni bagus juga rupanya. Ada rupanya duit. So itu nombor kosong tuan-tuan dan puan-puan. Asas dia, foundation. Basic dia, regardless apa saja you all buat, pastikan you ada laporan account. Dan laporan account ni sepatutnya dikeluarkan bila tuan-tuan dan puan-puan? Dia mesti dikeluarkan setiap bulan. So hari ni dah 11 hari bulan. Mana laporan bulan 1? Jangan kata orang kata, ya ke Tuan Nasrul, kena buat laporan tu setiap bulan Saya tunggu tahun depan, setiap tahun baru saya nampak. Ini pun sekarang saya tengah tunggu laporan 2019. Saya tak terfikir pun 2020 bulan Januari pun saya kena tengok report. Seriously? That's why ramai orang yang dah hadir kelas EFP. Itu asas dia saya bagi tahu. Reporting tentang PNL dan balance sheet mesti tengok setiap bulan. Monthly reporting. So barulah kita tahu performance bisnes kita. Baru senang kita nak manage kita punya bisnes. Ni yang menyebabkan ramai orang buat bisnes, dia tak tahu dia ni untung ke rugi. Duit dia ada ke tidak. Kunci dia adalah anda tidak faham, anda kena tengok report ni setiap bulan. Bukan bulan je mengambang setiap bulan, laporan akaun pun dia kena muncul setiap bulan. Bulan mengambang insya-Allah. Selagi belum kiamat, insya-Allah bulan akan mengambang setiap bulan. Ada bulan penuh, ada bulan sabit, ada bulan tak nampak langsung. Setiap bulan turutan tu sama je. Tak pernah berubah. Dan sepatutnya dalam laporan accounting pun dia tak akan berubah. Format accounting dia tak akan berubah. Kalau dia berubah pun sikit-sikit, konsep dia tetap sama. Ada sales, bawah sekali profit ataupun loss. Dan balance sheet pun sama. Dia akan tunjukkan berapa harta you ada, berapa hutang you ada, berapa modal you masih ada. Faham ke faham? Bukan pasal datang bulan. Datang bulan pun ada juga. Tapi samalah report ni, dia setiap bulan kena ada. Itu sebab dia basic. Basic dia. Asas, foundation, nombor kosong. Lepas tu barulah kita nak cerita pasal duit. Okay, faham? Okay, so topik hari ni macam saya sebut tadi, inilah permulaan dia. Kalau anda nak tahu duit anda tu ada ke tidak, anda kena tahu, anda kena ada laporan ni. Laporan. Dan macam siapa yang pernah pergi kelas cash flow saya, laporan cash flow mesti keluar setiap berapa lama? Setiap hari. Dan kalau boleh pagi kena ada, petang pun kena ada. So that kita boleh assess kita punya performance. Okay? Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, apa nak buat bila duit syarikat ada lebih ataupun duit bisnes ada lebih? Apa next step tu? So saya ada 3 step. Berapa step? 3 step. So ready? So kalau ready, tulis situ. Step yang pertama 1. Tulis 1. Step pertama 1. Step dia ada 3 step. Ada 3 step atau 3 tips atau 3 kaedah yang you boleh gunakan. Sama je. Dia bukan dia bukan steps lah. Dia lebih kepada how to say, adalah tips lah. Apa kaedah you boleh buat bila bisnes ada duit lebih, ada reserve yang lebih banyak, itu boleh bagus. Okay? Boleh? Ada reserve yang lebih banyak. Okay. So yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, okay, yang pertama adalah kalau ada duit lebih, ada banyak, orang kata ada lebihan, ada something yang you boleh gunakan ataupun you tak tahu nak guna pun lagi buat sementara. Yang pertama, paling basic, kalau ni tak faham juga, tak tahu nak cakap apalah, paling basic adalah simpan. Tapi dalam bahasa saya, bila perkataan simpan tu, bila saya cakap pasal simpan tu, is actually apa tahu? Perkataan saya adalah sorok. Sorok, faham? Ada duit lebih, sorok. Sorry, tadi Dr. Madiana tanya dekat EFP, monthly PNL, apa dia cakap tadi? Monthly reporting tu PNL ke? Benda yang sama. Yes, monthly reporting is PNL, Dr. Madiana. So tuan doktor boleh bercakap dengan you punya staff, Asrul tu. Tuan Asrul Hadi tu, accountant saya tu, pergi suruh dia buat laporan finance dia. Jangan suruh dia buat benda lain. Core dia masih kena bagi you reporting. Okay, sorry saya deflect sekejap. Okay, berbalik kepada tadi simpan tu, sorok. Perkataan dia sorok, tuan-tuan dan puan-puan. Sorok duit. Bila saya cakap sorok duit tu maksudnya apa? Duit tu ada, bukan kita pergi bagi kat orang lain. Pasal sorok duit ni, kalau ada duit lebih, kalau nak simpan kaedah dia adalah sorok. Kalau you tak nak simpan, you boleh bagi dekat orang lain juga duit tu. Tapi hanya ada seorang saja you boleh bagi kat saya. InsyaAllah saya akan jaga duit tu elok-elok. Saya tak akan guna pun. Saya just nak
cantikkan bank statement saya je. Tak ada, just joking. Tuan-tuan dan puan-puan, simpan maksudnya sorok. Dan sorok yang paling bagus yang kami ajar di Richworks adalah sorok di fixed deposit. Sebab bila anda sorok di fixed deposit ataupun anda sorok di mana-mana yang anda boleh sorok, yang penting duit sorok tu anda tak nampak. Bila anda tak nampak duit tu, anda macam, mana duit ni, mana duit? Tapi sebenarnya duit tu ada. Okay, duit tu ada. Duit tu ada, cuma anda sorokkan saja duit tu. Ketepikan sekejap supaya anda tak nampak duit tu. Sebab kita tak nak setiap hari kita tengok duit kita nampak banyak. Ni macam ni bagus duit kita nampak banyak, tapi kalau kita asyik tengok duit kita rasa macam banyak je, kita jadi malas. Tahu tak malas? Kita jadi macam relax dululah, tak ada apa pun. Macam tenang, kita rasa macam tak perlu bersusah payah untuk usaha lagi. Kita rasa macam let it be. Kita tenang je, tak boleh macam tu. That's why kita nak sorok duit. So langkah pertama, bila ada duit banyak, benda paling logik, simpan, sorok. Dan mungkin anda pelik, Tuan Nasrul, kenapa kita kena sorok? Pakai je lah, buat apa kita nak sorok-sorok lagi? Kata suruh enjoy the moment. Ambil je lah gaji lebih ataupun enjoy je lah duit tu. Belanja orang ke apa ke. Betul, boleh buat macam tu. Tapi ada juga duit anda perlu reserve. Dia perkataan dia sebenarnya macam ni. Dalam bahasa Inggeris, the word is reserve. Kalau dalam bahasa Melayu, reserve ni ditranslate secara direct adalah rizab. Tahu rizab? Kalau you dengar bajet setiap tahun, Menteri Kewangan akan bentangkan kat Parlimen. Rizab. Rizab tu reserve lah. Daripada perkataan reserve. Rizab tanah Melayu orang kata. Selalu jadi cerita apa? Tanah simpanan. Macam tu lah. Tanah reserve. Malay reserve land. Tanah rizab Melayu. Dalam bahasa Melayunya. Nak bagi faham. So sama juga macam bisnes. Duit pun kena ada rizab. Bunyi dia tak sedap. Duit kena simpan. Dan simpan dalam konsep Richworks, dalam konsep kami mengajar adalah sorok. Of course saya tak nak cerita lebih detail tentang FD ni. Saya ada ajar dekat kelas cash flow. Anda semua tahu, siapa yang dah pernah pergi kelas cash flow, saya ajar pasal FD ni. Simpan adalah sorok, fixed deposit. Yes, tepat sekali Tuan Nur Hisam. Tepat setepatnya. Ada duit lebih, simpan dulu, sorok dulu. Okay, kenapa kita kena simpan? Kenapa kita kena sorok, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa nak tahu? Say I. Siapa nak tahu? Tulis situ. Nak sangat tahu. Siapa nak tahu? Tulis situ. Nak sangat tahu. Kenapa kita kena reserve? Kenapa kita kena sorok? Kita kena simpan ni. Okay, kenapa kita simpan dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan? Of course, ramai orang buat bisnes, dia ada macam aspirasi, dia suka memberi. Dia suka memberi, dia suka share dia punya wealth dengan orang lain, dia suka menggembirakan orang lain. Sekarang bulan berapa, tuan-tuan dan puan-puan? Sekarang bulan 2, betul? Kalau dari segi kalender Islam, sekarang bulan, saya pun dah tak ingat dah. Sekarang bulan apa kalender Islam? Rejab dah masuk Syakban. Rejab, Syakban, dia belum. Rejab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Jamadil Akhir ke dah masuk Rejab? Sama either one lah. Saya pun tak perasan sangat. Okay, so kita dah basically macam ni lah. Kita dah dekat-dekat nak ke bulan Ramadan. Kita dah dekat ke raya. So ramai orang waktu okay, kita dah Jamadil Akhir. Masih Jamadil Akhir, belum masuk Rejab lagi. Belum masuk kena puasa bulan Rejab kan. So kita di Jamadil Akhir. Selepas Jamadil Akhir, kita ada Rejab, kita ada Syakban, kita ada Ramadan, dan kita ada Syawal. So Ramadan dengan Syawal ni bulan yang kita suka memberi. Sama ada kita beri kepada orang yang lebih memerlukan ataupun kita beri kepada staff dari segi bonus, duit raya. So ini adalah sebab kenapa kita kena simpan, kita kena reserve duit kita. Terima kasih Puan Diana, dia share. Dia dah tanya 2 bank dan pegawai beri respon positif bila saya nak buka fixed deposit. Bank sangat suka orang yang simpan fixed deposit ni. Sebab dia tahu mereka yang simpan fixed deposit ni, benda paling bagus mereka ada. Nombor 1 secara jelas adalah orang ni adalah jenis orang yang tahu jaga duit. Sebab orang yang tak jaga duit, dia tak simpan duit. Orang yang jaga duit, dia kebarangkalian dia mesti simpan duit. Itu kebarangkalian dia, persamaan dia. So bagus Puan Diana, bagus, good job. Teruskan Puan Diana, simpan fixed deposit. Itu pertama. Maksudnya orang yang bank suka orang yang pandai simpan duit. Sebab bank adalah bank, dia suka orang simpan duit dalam duit dia. Sebab dia nak invest lagi, nak rolling balik duit tu untuk bisnes dia. That's why bank suka orang simpan duit. Kedua, bank suka orang simpan duit. Dia tahu kalau especially orang tu run business.
Orang yang run business, kalau dia pandai simpan duit, maksudnya bisnes dia bagus. Orang yang bisnes dia tak bagus, tak boleh simpan duit. Orang yang bisnes bagus, dia simpan duit. Yalah, maksudnya dia ada lebihan. Kalau bisnes tu rugi, mana ada lebihan, macam mana nak simpan? Mungkin dia simpan, tapi dia simpan terpaksa. Bagus juga dia simpan, at least dia simpan. Faham ke faham ni? Kenapa saya cakap pentingnya sorok duit melalui FD? Sebab bank akan alert masa ni. First, dia tahu you ada duit, you pandai simpan duit. Second, bila you buat bisnes, you pandai buat bisnes. Ketiga, core dia adalah you disiplin. Bank sangat suka orang yang berdisiplin. Bank suka orang yang bayar loan on time. Bank suka orang yang simpan duit simpan duit dia, sales dia dengan konsisten. Bank suka benda-benda macam ni. Bank kan suka duit. So kalau you pandai urus duit, bank suka. Kalau you tak pandai urus duit, bank tak suka. Cara bank nak tahu adalah anda ni pandai menyimpan. Okay? So siapa sini dah start simpan FD? Siapa sini dah start? Tulis situ, dah mula. Dah mula. Macam Puan Diana, dia baru nak start. Adakah anda yang lain-lain ni dah start, dah simpan dah fixed deposit, dah start sorok duit? Kan saya cakap tadi, bila kita nak masuk bulan puasa, bulan Ramadan ni apa semua, of course kita nak spend. So baik kita simpan dari sekarang. Bukan nanti bila masuk bulan puasa, masuk bulan Syawal, barulah kita sibuk, barulah kita pressure. Nak kena bagi bonus, nak kena bagi duit raya, baru kita macam, wah pressure gila ni. Masa ni lah pula sales kita tak naik pula. Dah janji dah. Janji awal tahun. Okay team, tahun ni apa saja berlaku, saya akan bagi bonus raya. Tak kisah apa berlaku. Duit tak ada pun saya bagi. Tu contoh. Itu bos yang tak apa-apa lah jawapan ni. Jangan janji bulan bintang. That's why tuan-tuan dan puan-puan, start dari sekarang simpan duit tu. So that nanti bila tiba waktu nak release, nak bagi bonus, kan ada duit. Itu satu contoh. Kenapa kena simpan. Okay, baru nak mula. Terima kasih Puan Syafinas Abu Bakar. Terima kasih. Dah apply. Good job Dr. Mariana. Saya dah buat AB 1 tahun lalu. Terima kasih Puan May Maria. Bagus. Ramai yang dah start buat dah sebenarnya. Saya dah simpan 1K sebulan dari FD. Boleh ya? Boleh Puan Marina. Yes. Good job Puan Marina. Student kesayangan saya ni, dia sukalah tanya-tanya ni. Asyik Puan Marina. Lepas tu Puan Marina lagi. Kesayangan yang dimasukkan tu bukan apa. Asyik-asyik Puan Marina ni dia muncul. Saya suka Puan Marina ni. Dia sangat konsisten tanya soalan. Dah bagus Puan Marina dah start simpan 1 bulan. Good job. Bagus Puan Marina. Good job. Start simpan dalam fixed deposit tu. Okey. Itu yang pertama. Panjang pula yang pertama ni. Okey. Yang kedua, kenapa kita kena, bila ada duit lebih kita nak buat apa? Okey, yang kedua adalah tuan-tuan dan puan-puan, sila gunakan balik ke dalam bisnes. Reinvest. Apa maksudnya perkataan reinvest? Reinvest adalah kalau you ada duit lebih, you belanja balik untuk bisnes. Contoh, apakah reinvest? Reinvest ni adalah maksudnya you nak growkan bisnes you, kena ada suntikan dana balik. So ada orang dia dah dapat untung, macam tahun lepas 2019 dah buat untung, tapi dia tak enjoy lagi untung tu, tapi dia nak gunakan balik untuk bisnes dia. So apa contoh gunakan balik? Nombor 1, belilah aset. Aset tu maksudnya contoh apa? Anda ada plan nak beli kenderaan supaya senang nak bergerak, nak deliver barang ke, team nak bergerak untuk buat servis ke apa. Beli van, kenderaan yang bagus, supaya lebih cepat pergerakan. Ataupun kalau ada kenderaan sekarang mungkin mungkin dah cabuk, asyik rosak kan, asyik rosak susah, asyik nak kena repair, betul? So bagus kalau peluangnya sekarang invest balik untuk beli kenderaan yang lebih bagus. Itu yang pertama, kenderaan. Atau anda sendiri punya kenderaan. Sebelum ni run under enterprise, sekarang run under Sdn Bhd. Alhamdulillah ada duit lebih. So nak invest lebih lagi, invest. Anda boleh invest dengan beli kenderaan bagus untuk diri anda, naikkan image anda. Kata founder, jangan jadi founder not found. Jadi founder yang always be found, always exist. So kalau founder yang bagus, dia ada that kind of thing, then dia reinvest balik, beli kereta lagi bagus, naikkan credibility. Itu pertama, bila anda sebut pasal reinvest. Yang kedua, reinvest adalah kalau anda bisnes pemprosesan, anda bisnes manufacturing, reinvest dengan beli mesin yang lagi bagus. Faham? Mesin yang lagi bagus maksudnya apa? Kalau contoh macam tadi kita ada Puan Noni Ayub, dia buat bisnes bakery. Puan Syafinas pun sama juga. Kalau selama ni ada pengadun tu dah, kalau dulu mengadun laju je, sekarang mengadun slow je.
Apa team pun puan, cepatlah tukar mesin pengadun ni. Penat kita buat. Awak pula cakap, pakai je lah selagi boleh pakai. Selagi dia tak meletup, kita pakai je. Jangan macam tu. Sebab kalau mesin pengadun tu lagi laju, dia mengadun kan lagi cepat dia deliver produk. Faham ke faham ni? So invest balik ke dalam bisnes. Invest balik ke dalam bisnes. Ini something yang saya nak share. Boleh tak saya share sikit? Sikit je boleh? Cakap situ boleh? Saya nak tahu korang ni hidup lagi ke tak. Ada lagi ke tak? Macam diam je. Ada beberapa je yang cakap, yang masih menonton ni. Baru-baru ni Dr. Azizan ada share pasal Jeff Bezos. Orang terkaya di dunia sekarang. Orang terkaya sekarang bukan Bill Gates, bukan Warren Buffett, tapi Jeff Bezos. Apa yang dia buat? Dia owner kepada Amazon.com. Bila dia ada duit lebih, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak enjoy dulu. Amazon.com ni baru lebih kurang 20 tahun je. Dia tak lama pun. Dia bukan satu company yang dah berkurun dah, beberapa keturunan dah. Dia masih lagi dia sebagai founder, dia masih lagi boss, masih lagi owner, masih lagi orang yang control 100%, hampir 100% lah. So apa Jeff Bezos buat adalah bila dia ada duit lebih, dia invest balik ke dalam bisnes. That's why sekarang ni dia meletup, sebab dia bina foundation dia. So saya nak anda semua juga, tuan-tuan dan puan-puan, bina foundation bisnes anda dengan baik. Bawa waktu sekarang ada duit, invest. Apa contoh lagi investment yang bagus? Invest kepada IT, cepatkan proses. Invest kepada accounting system, supaya anda boleh key in accounting, supaya dapat report dengan bagus. Faham ke faham? Invest kepada apa benda yang mempercepatkan proses. Invest kepada satu benda lagi penting. Invest kepada hire orang yang bagus. Kalau selama ni nak hire orang lebih bagus, contoh nak hire HR manager, nak hire accountant, tak ada duit. Nak hire business development manager, tak ada duit. Tapi sekarang dah ada income, dah ada duit lebih. So invest balik kepada team. Invest balik. Invest ubah suai kedai boleh Puan May Maria, tapi jangan melampau-lampau. Sebab dari segi pencukaian, renovation ni dia ada drawback dia, ada kelemahan dia. Tapi you renovate something yang akan membawa pulangan lebih bagus kepada bisnes. Boleh lah kalau office dah buruk sangat, customer datang masuk tengok pun malu. Kita jadi owner pun, kalau tengok kita punya office pun muntah, kita sendiri muntah hijau. So kalau maksudnya kalau kita sendiri pun menyampah dengan kita punya premis, invest lah sikit. Invest kasih elok sikit lah orang kata. Kalau sistem agent, kita nak invest dalam apa ni, Puan Mazlina Mac ni, apa benda? Kita nak invest dalam tu soalan ke apa tu Puan Mazlina? Saya nak jawab pun saya tak pasti. Itu ayat penyata ke ayat soalan? Okey. Setakat ni faham Dan ada satu lagi investment yang paling penting. Kita punya development ni, kita invest ke mana? Kita invest kepada mana, tuan-tuan dan puan-puan? Kita invest kepada ilmu. That's why bagus ni, ramai orang dia invest, dia ada duit lebih. Especially mereka join Titan, mereka join Spire, atau join mentoring kita, Elite X, kita ada juga. Belajar terus belajar bersama Richworks. Sebab ada orang cakap, Tuan Nasrul ada duit lebih, patut invest untuk marketing lah. Betul? Invest kepada marketing. Sebenarnya invest paling bagus pun, of course kena invest kepada marketing. Dia sebenarnya ada 4, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama adalah invest kepada asset, facility, sewa tempat lebih bagus, itu invest, facility lah. Kedua, invest tadi saya cakap kepada apa? Kepada team. Invest kepada team. Ketiga, invest kepada marketing. Betul? Invest kepada marketing. Invest balik, reinvest balik bisnes you. Duit ada lebih kan? Bisnes ada banyak duit, invest kepada marketing. Kenalkan pasal brand you, bagi semua orang kenal. Tapi investment yang paling bernilai adalah investment kepada ilmu, nombor 4. Kalau anda sedang belajar dalam Richworks, teruskan. Kalau anda dalam Spire, ada aspirasi, mungkin nak naik ke Titan, atau mungkin anda bukan Spire, bukan Titan, start dengan invest, belajar di dalam Elite X. Kita ada mentoring lagi satu level, online platform, belajar melalui online sahaja. Setakat ni okey ke tak? Saya just share je benda ni. Boleh? Okey, good job. So yang ketiga, boleh saya habiskan dengan yang ketiga? So tulis situ 3. Sebelum saya tamat, tulis situ 3. Saya nak habiskan ni, sikit lagi saya nak habiskan. Tulis itu 3. Okey. Yang ketiga adalah, of course, anda kena simpan duit untuk apa? Untuk bayar cukai. Simpan duit untuk ada compliance matter. Simpan duit untuk tutup account. Simpan duit untuk perkara-perkara kecemasan.
So ini adalah reserve yang duit tepi yang emergency. Bukan kita minta emergency itu berlaku, tapi cukai dia tak emergency. Sebab kalau anda run bisnes anda untung, kebarangkalian ni anda kena bayar cukai. Sebab kalau anda buat bisnes ada duit lebih, maksudnya bisnes tu untung. So bila bisnes tu untung, maksudnya kena bayar cukai. Itu sangat basic, mudah untuk faham. So yang ketiga ni, simpan duit ni penting untuk cukai ni. Sebab kita tak nak hujung tahun bila kena bayar cukai, kena bayar terus satu kali pitam. Malam tak boleh tidur. Tiba-tiba kena whack 5 angka. Orang ada whack 4 angka pun takut. 5 angka ada orang kena whack. Whack tu maksudnya dikenakan cukai tu sampai berapa angka. Ada orang kena ratusan ribu, 6 angka tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya pernah tengok dalam kes Richo, ada juga yang pernah dikenakan sampai 7 angka, jutaan untuk bayar duit cukai sahaja. Sebab apa? Mungkin orang kata, Tuan Nasrul, macam mana dia boleh kena cukai sampai juta-juta? Untung sangat bisnes dia tu. Dia ada banyak sebab. Salah satu sebabnya bila dia tak prepare account dia dengan bagus, LHDN main agak je dia punya cukai. Tengok cara dia lifestyle dia, tengok dia cara dia selalu post dekat FB, asyik pergi melancong, asyik beli kereta mewah, asyik enjoy the money tapi lupa nak simpan. Bila waktu lembaga minta duit dia balik, ambil kau sekali banyak dia minta. Dia minta, mah awak ni buat bisnes untung sangat ni, tapi tuan saya dah tak ada duit dah. Memanglah awak tak ada duit, awak pergi melancong, awak pergi beli kereta, awak pergi joli sana sini. Memang bisnes tuan, betul saya tinggi, tapi duit saya tak ada, kos saya tinggi. Mari sini, mana kata kos tinggi, tengok report account PNL, awak tak boleh bagi. Kan dah pitam. That's why apa yang kami ajar di Richoots memang ada flow dia. Kami ajar AFP, lepas tu kami ajar cash flow, kita ajar tentang costing, kita ajar tentang cukai. So saya minggu ni dan awal bulan depan memang sangat sibuk. Minggu depan saya akan ada kelas cash flow dengan cost analysis. Saya ajar cost analysis dulu, baru cash flow 22-23. Lepas tu minggu seterusnya pula, lagi 2 minggu saya akan ajar tentang urus cukai. So seriously tuan-tuan dan puan-puan, kita memang dah structured dah kita punya learning. So siapa yang nak tahu pasal kelas ni, just tinggal nombor telefon, call je tim kami. Biar tim kami call. Saya suka kalau diberi peluang untuk tim kami call. Tinggal nombor telefon, PM, DM, biar tim kita call. So tim kita akan bercakap dengan anda. Biar tim kita tanya, okey, sebenarnya macam mana ni, apa situasi anda, apa kita boleh bantu. Kita tak nak terlalu menjual kelas sangat. Sebab kita punya konsep adalah macam ni, kalau you tak datang dengan kita, siapa lagi nak bantu you selesaikan situasi you? Lebih baik you datang, invest sikit, datang kelas, daripada you kena bayar cukai lagi beratus-ratus ribu sampai macam tu. Pergi kelas bayar berapa je, dapat selamatkan, atau dapat tahu kaedah cara macam mana nak settlekan. Mungkin invest kat kelas juga, datang belajar dengan saya, contoh pasal costing dengan pricing. Selama ni structure cloud, dah rugi banyak, jual barang lagi murah daripada cost. Kadang-kadang ada untung sikut mana? Bukan ciput, sikut lagi teruk daripada ciput. Sikut. Tu perkataan baru, sikut. Sikut lagi teruk. So seriously, boleh tuan-tuan dan puan-puan invest balik kepada bisnes ni. Tadi Dr. Mariana, semua simpanan yang tuan rasa cerita ni semuanya simpanan FB saja ke atau reinvest cukai asing? Tak, ada 3 doktor. Saya cakap tadi, bila bisnes ada duit lebih, saya repeat balik topik hari ni. Bila bisnes ada duit lebih, 1, anda simpan, anda sorok duit masuk FD. Kedua, anda reinvest balik. Reinvest adalah anda growkan balik bisnes anda. Beli mesin, hire orang lebih bagus, buat marketing, pergi belajar, teruskan belajar. So itu maksud dia. Dan yang ketiga, simpan duit reserve ni lain, yang pasal cukai ni. Simpan untuk sorok lain, simpan untuk cukai lain. 2 benda berbeza. Okey, Puan Marina tanya, kalau saya dah buat PNL, kita dah lega sikit lah. Kalau lembaga datang, insyaAllah lega sikit lah. At least ada lah benda boleh tunjuk Puan Marina. Bagus Puan Marina, rajin tanya soalan. Okey lagi, invest grand opening Noah Partner KL, baru lepas launching. Tahniah Noah Partner. Okey, bagus. Okey, so itu saja untuk hari ni tuan-tuan dan puan-puan. So selama ni kita asyik share pasal duit ni, pasal benda yang orang kata benda yang stressful. So hari ni kita share kalau ada duit banyak apa nak buat. So itu yang saya share tadi.
So saya harap hari ni memberi manfaat. Macam saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan-puan, dari awal saya cakap tadi, bagi mereka yang ada business associate, kalau invest buka showroom baru boleh Tuan Rizal, boleh. Tapi pastikan dia berbaloi lah Tuan Rizal Muhammad Saleh. Kalau boleh, boleh. Tuan Rizal ni buat bisnes, tak silap saya, kontraktor Titan. Asal lah dia tutup muka dia tu. Tapi nampak lah wajah dia sikit tu. Nampak hidung dengan mulut tu, betul lah tu Tuan Rizal ni, yang biasa saya borak ni. Sepatutnya lah. Okay, so itu saja untuk pagi ni tuan-tuan dan puan-puan. Seriously, jangan lupa lepas saya habis tutup live ni, ada beberapa benda anda kena buat. Nombor 1, tolong share group Nak Urus Bisnes ni dengan orang lain. Anda di EFP tak apa, duduk situ diam-diam, jangan pergi tempat lain. Anda di Nak Urus Bisnes, kalau anda tak boleh masuk EFP, try untuk fikir macam mana nak masuk EFP ni. Kena masuk kelas EFP baru boleh masuk group EFP. Dan anda tolong share group Nak Urus Bisnes ni, www.nakurusbisnes.com/group. Masukkan dalam group Nak Urus Bisnes ni, so that diorang faham macam mana tentang urus duit. Saya cerita duit je dulu. Awal tahun ni saya banyak cerita pasal duit, sebab duit adalah bantu anda untuk run bisnes dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong saya selepas ni pergi check balance account tinggal berapa. Check berapa tinggal. Sekarang dah pukul 9 lebih. Patutnya kena tengok pukul 9 dan pukul 6. Sebab saya live pukul 9, tak apa, tengok saya live dulu. Habis saya live, tengok duit bisnes tinggal berapa. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, paling penting juga, kalau anda nak terus belajar, tak nak rugi, bagi tahu kami. Tinggal nombor telefon, biar tim kita call. Dan tim kita akan tahu mana kelas sesuai untuk bawa anda pergi. Boleh? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton dari mula sampai habis. Selamat pagi Tuan Syarin, baru masuk. Terima kasih Cikgu Kapten, Puan Ummu Hussein. Terima kasih Tuan Nur Hisam. Terima kasih. Ramai Titan juga tengok ni. Kita ada Dr. Mariana, Tuan Rizal, Puan Mui Maria, Puan Marina, Noi Partner KL. Noi Partner KL ni nama siapa lah? Selalu tengok saya live. Saya pun tak tahu nama dia apa. Okey, lain kali bagi tahu Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Awesome hari ni, hari Selasa, 11 hari bulan 2. Take care. Assalamualaikum.